Okey, jom kita tengok. Saya akan sharekan soalan trial Selangor. Saya ni ada test. Dia ada beberapa set. Dia ni saya ambil set yang pertama kan. Okey. Ni contoh soalan dia. Cover dia macam ni lah. Kamu akan dapat lah. Model pintas. Kalau yang kat Selangor macam ni lah. Kalau KL, saya rasa kamu ada KL kan? KL. Kita tengok. Soalan pertama biasanya memang tingkatan 4 punya. Tengok. Soalan pertama nampak. Soalan dia kelabu sikit lah. Boleh baca kot. InsyaAllah. Okey. Jadi kita tengok soalan pertama ni melibatkan apa ni? Fungsi. Ya. Soalan pertama ni melibatkan fungsi. Tengok satu. Saya punya kamera ni dia autofocus dia. Dahsyat sangat. Okay? Dia bagi kat sini GX. Okay, sama dengan AX tambah B per dengan CX tambah D. Yang punya X tak boleh sama dengan K syarat. Okay. Kena bagi tahu dia. Fokus dia lari. Okay. Soalan yang pertama, dia kata ungkapkan K dalam sebutan C dan D. Ungkapkan K dalam sebutan C dan D. Seterusnya cari G songsang. Soalan ni ada dua bahagian. Yang pertama, bahagian A dia suruh cari K. K maksudnya apa? Yang bawah ni sama dengan kosong. Maksudnya sebab tu tak boleh. Nampak? Kita tak boleh dalam pecahan, tak boleh pun bawah kita kosong. Sebab tu dia kata tak boleh kalau K. Jadi macam mana nak buat? Kita jadikan dia kosong, maksudnya benda tu adalah K. Kan? Jadi siapa K? X kita adalah K. Jadi cara dia senang, kita ambil saja C. X tu ganti saja dengan K. Campur D. Samakan dengan kosong. Okay, kemudian dapatkan K. Dia nak ungkapkan K. Jadi K, CK sama dengan negatif D. Dan K sama dengan negatif D per C. Bahagian pertama. Bahagian kedua, dia minta apa? Songsang. G songsang. G negatif 1X. Okay. Yang ini kalau kamu tengok, kita kena buat cara panjang sikit lah. Sebab dia melibatkan markah dia 3 markah. Jadi saya akan buat let Y lah. Let Y sama dengan AX campur B per dengan CX campur D. Kemudian kita akan pindah-pindah sampailah kita dapat X sama dengan. Okey. Cuba kamu habiskan kejap. Biasalah kita sekarang ni start ya, terus azan ni kita kena berhenti sekejap. Okey, alhamdulillah kan. Kita teruskan. Dekat sini kita nak buat fungsi songsang. Fungsi songsang maksudnya kita jadikan let function kita ni, jadikan dia sekejap jadi sebagai Y. Dan kita apa kita buat? Kita akan pindahkan sampai dia jadi dia punya apa? Perkara rumus sebagai X. Ini saya akan pindahkan. Ini panjang sikit jalan kerja dia. Saya tengok markah dia banyak sikit. Okey. Pindah, dia akan jadi kat situ. Bila kita ni darab atas ni, kita akan dapat CXY campur DY sama dengan AX campur D. Tujuan kita apa? Kita nak kumpulkan X. Kita nak X. Jadi saya akan kumpulkan X, saya akan kumpulkan. Dia akan jadi CXY tolak AX. Yang tak ada X, saya pindahkan ke sebelah. Jadi akan jadi B tolak DY. Okay. Kemudian buat apa? Kita faktorkan X keluar pula. X kita faktorkan, dia akan jadi CY tolak dengan A sama dengan B tolak DY. Jadi X kita akan jadi, jawapan kita B tolak DY per dengan CY tolak dengan A. Okay. Tapi kalau nak susun bagi cantik, dia tak cantik lah ni, macam ni tak cantik. Susun bagi cantik maksudnya, kita dah dapat benda ni, jadi kita punya D songsang, kita tulis semula. Jadi yang atas ni kita biasanya kita akan letak unknown di atas. Unknown di atas pula, unknown di depan. Unknown di depan dan unknown kita positif. Dia apa saya buat? Saya tukar semua. Ni akan jadi positif, positif, negatif, negatif. Dia boleh tukar-tukar. Jadi asalkan semua yang terlibat. Jadi jawapan kita akan jadi dx. Letak x balik Tadi kita let Y tu. Dx
tolak B per dengan negatif CX tu campur A. Sistem ni. Jadi dapatlah kita punya songsang. Okey, boleh faham ke ni? Boleh. Boleh. Tapi jawapan dia dua lah. Kalau ada kawan kamu, dia tak tukar. Dia tak tukar. Dia bagi jawapan yang tadi. Boleh, tak ada masalah. Kan? Dia kata dia buat macam ni. Dia negatif. DX, tadi negatif kan? Campur B. Per dengan, lepas tu dia buat CX tolak A. Tak ada masalah. Dua-dua ni benda yang sama. Yang bergaduh pula ni. Benda yang sama. Cuma yang beza dia apa? Simbol saja. Itu kita panggil dia sistem dalam songsang. Jadi apa yang dia suruh buat kat sini? Dia suruh kamu cam tau. Maksudnya kalau soalan kita kat sini, asal dia A, B, C, D. Tengok ni. Tengok betul. Okay. Jadi kita sebenarnya kita boleh shortcut. Kita boleh shortcut dia terus macam ni. Okay. Dia jadi macam ni. Ini kita panggil sistem ni, kita gunakan, kamu akan belajar dalam tingkatan 5 nanti. Ni. Dia sistem dia macam kita buat nama dia matrik songsang. Nampak? Kamu tak belajar lagi tingkatan 5 kamu belajar. Matrik songsang maksudnya apa? Apa kita buat? Yang sini, dua ni, yang ini. Apa saya buat? Tengok dua ni. Kita tukar tempat. Tukar tempat. Maksudnya A dengan D akan bertukar tempat. Nampak? A dengan D akan bertukar tempat. Manakala yang dua lagi ni adalah dia tak tukar tempat. Dia tukar apa? Nampak? Apa yang bertukar? Simbol. Dia tukar simbol. Dia sama macam kita buat apa? Fungsi apa ni? Matrik songsang. Kamu belum belajar lagi. Form 5 dah belajar matrik songsang. Ini lebih kurang macam ni. Namanya tukar tempat, tukar simbol. Untuk automatik kalau kita nak buat fungsi songsang untuk yang jenis 4 orang ni. Kalau tidak panjang macam ni kena buat. Jadi maksud dia kat sini, kalau kamu jumpa soalan, sebab tu soalan ni ada kaitan, dia bagi B nampak. Tengok soalan B dia kata apa tu? Dia kata dengan menggunakan fungsi songsang daripada G atas tu, kita cari fungsi songsang kat bawah. Jadi dia bagi kat situ GX yang baru adalah 7X tolak 4 per dengan 2X tolak 3. Syarat dia X tak sama dengan 3/2. Syarat tak payah ambil. Jadi berapa fungsi songsang kita? G negatif 1X sama dengan, ingat tadi? Kita perlu buat situ. Jadi kamu kena ingat, yang dua orang ni, kita panggil apa? Tukar tempat. Kita tukar tempat. Okey? Yang dua orang ni pula, kita tukar simbol. Jadi maksudnya macam mana tukar tempat? Tukar tempat maksudnya kat sini, bila kita tukar, 7 ni akan turun ke bawah. 3 ni akan naik ke atas. Tukar tempat. Tukar tempat. Okey? Jadi saya akan buat kat sini. Apa jadi kat sini? 7 akan turun ke bawah. 3 akan naik ke atas. Okey? Jadi dia akan jadi kat sini. Bukan 3. Negatif 3 naik ke atas. Dia akan jadi negatif 3X. Bawah akan jadi positif 7. X tak bergerak. Okey? Yang dua orang ni macam mana pula? Yang dua orang ni kita panggil dia tukar simbol saja. Maksudnya negatif akan jadi positif. Yang positif akan jadi negatif 2X. Okay. Kemudian kalau kamu nak cantikkan, tak ada masalah. Kita cantikkan, kita tulis. Kita cantikkanlah. Kita akan dapat jawapan kita 3X tolak 4 per dengan 2X tolak 7. Boleh faham ni? Macam mana relate dia? Ni di sini. Tukar tempat, tukar simbol. Ingat.
Okey, boleh. Tengok. Tengok. Dia ada B ada 2 je. Tengok nombor 2 pula. B2. Apa? Soalan dia lebih kurang kan? Tengok. B2 kan? Apa dia bagi? B2 ambil. Okey. B2. Soalan dia kat situ adalah Gx. Aku try buat. Gx sama dengan 2x tolak 3 per dengan x tolak 5. Dia bagi syarat x tak boleh sama dengan 5. Itu syarat masa kita buat songsang kita tak ambil tu. Jadi G negatif 1x kita tu boleh buat apa? Ingat yang ini tukar tempat. Tukar tempat maksudnya negatif 5 akan naik atas, negatif 5x. 2 turun bawah akan jadi positif 2. Okay. Kemudian yang 2 orang ni apa? Tukar simbol. Negatif akan jadi positif 3. Yang ini akan jadi negatif x. Cantikkan, jawapan akan jadi 5x tolak 3 x tolak 2. Kenapa bila cantikkan tolak tu jadi kat tengah cikgu? Bila kita cantikkan sebenarnya, tujuan kita tak naklah ada negatif kat depan, tak cantik. Benda yang ada negatif kat depan tak cantik. Jadi kita tukar semua. Nampak? Oh, faham. Dia kena tukar semua. Semua simbol akan kena tukar. Tapi kalau kat depan ni dah positif, dah cantik, jangan tukar lah. Biar. Jangan tukar. Okay. Contoh kalau dia bagi soalan macam mana. Contoh saya bagi Gx sama dengan, dia bagi kat sini, dia bagi saja tempat balik tau. Bagi saja balik kan. Dia bagi kat situ, saya ambil kat sini 4x. Sini saya ambil tolak 5 per dengan, sini dia bagi 2 tolak 3x. Saja dia bagi macam ni. Macam ni kita nak buat sistem ni. Kalau nak buat sistem ni, kita tak boleh macam ni. Kita kena susun dulu. 4x tolak 5 per negatif 3x campur 2. Baru boleh buat G songsang. Dia kena susun cantik dulu. Nampak? Jadi kita boleh buat dah guna sistem dia. Maksudnya apa? 2 ni tukar tempat. Jadi 2x bawah akan jadi positif 4. Yang atas ni tukar simbol. Tambah 5. 3x. Yang ni tak payah tukar dah, cantik dah. Siap. Macam tu. Okay. Dan dia boleh guna juga untuk soalan yang pecahan fungsi tapi tak cukup sifat. Contoh. Tak cukup sifat dia bagi fx sama dengan 3 per dengan 2x tolak 5. Macam mana nak buat songsang dia? Kita boleh guna sistem ni tapi kita bagi cukup sifat. Sebab sifat dia kena ada 4 orang. Kita jadikan contoh saya buat jadi 0x campur 3 per dengan 2x tolak 5. Nampak? Baru kita boleh buat f negatif 1x. Apa jawapannya? Tukar tempat. Nampak? Tukar tempat dia akan jadi negatif 5x tukar simbol. Tolak 3 per tukar simbol. Negatif 2x. Ini kosong turun tak payah tulis. Cuma jawapan tak cantik lah. Negatif. Cantikkanlah jawapan dia, jadilah 5x campur 3 per 2x. Dia boleh guna macam mana pun. Sebab sistem dia yang kita buat soalan ni bagus sebenarnya. Dia bagi satu sistem yang mana tanpa buat jalan kerja yang panjang ni, kita boleh dapat terus fungsi songsang. Satu soalan je ni. Boleh? Boleh tangkap ke teknik tu? Nanti bila kamu belajar matrik masa form 5, nanti kamu akan nampak lebih lagi lah sebab benda-benda sama. Nama dia pun matrik songsang. Tukar tempat, tukar simbol. Tukar tempat, tukar simbol. Tukar tempat, tukar simbol. Sama dalam fungsi. Nama dia pun fungsi songsang. Okay. Tengok soalan seterusnya. Belum? Ada lagi. Okay, satu lagi. Sorry. C tak habis ya. C. Satu C dia kata jika C tak sama dengan kosong. Jika C
apakah syarat ke atas A dan D supaya G sama dengan fungsi songsang? Nampak sangat soalan. Apakah syarat ke atas A dan B supaya G sama dengan G songsang? Saya tengok balik X sama dengan AX tambah B per dengan CX tambah D. Okey, soalan ni dia beritahu kata kalau C tu bukan kosong, maksudnya benda ni wujud. X adalah, ada X kan? Apakah syarat ke atas A dan D supaya G sama dengan G songsang? Okey. Yang ni dia macam ni. Dalam satu fungsi songsang, dia simple je kalau kamu tengok kan. Macam mana nak jadi G sama dengan G songsang? Paling mudah sekali bila dia melibatkan pecahan. Pecahan macam mana? Pecahan yang mana X kat bawah. Macam syarat dia bagi lah. X kat bawah. Okey? Contoh. Tapi tak ada orang lain. Tak ada orang lain. Tak ada orang lain maksudnya kat sini A dengan D ni tak ada. Nampak? Contoh saya bagi kisah. Apa jadi kalau GX sama dengan 5/3X? Nampak? Okay. Bila kita buat songsang, kalau kita buat let Y pun, Y sama dengan 5/3X. Bila kita tukar tempat, X akan tukar tempat dengan Y. Nampak? Dia akan jadi X sama dengan 5/3Y. Maksudnya sama. Songsang dengan yang asal sama. Nampak? Apa-apa pun sama. Pecahan. Asalkan pecahan. Asalkan bawah dia apa? Bawah dia ni mesti ada X. Atas tak boleh ada X. Atas tak boleh ada X. Bawah ada X. Atas tak boleh ada X. Dia tak boleh ada. D pun tak boleh ada. Kalau ada, dia tak boleh jadi macam ni. Dia cerita dia lain. Itu tu syarat. Okey? Jadi maksudnya kat sini, soalan yang tanya, apakah syarat ke atas A dan D? Syarat dia adalah A dan D mesti sama dengan kosong. Kalau A dengan D tak ada, jadilah formula kita tu. Pecahan yang mana X kat bawah. Pecahan yang X kat bawah, dia fungsi songsang dengan fungsi asal dia adalah sentiasa sama. Sentiasa sama. Buatlah macam mana pun, dia sentiasa sama. Faham tak ni? Markah satu je ni. Boleh? Topik fungsi ni, kamu tengok. Sebab tu kadang-kadang bila kamu buat revision, kadang-kadang pelajar suka skip tau. Fungsi jaga, jangan. Dalam exam kadang-kadang soalan yang paling dibenci adalah fungsi. Kita teruskan ya, boleh? Apa? Okay. Masuk soalan nombor 2 . Okay. Soalan nombor 2. Tengok. Yang ini masih lagi kamu punya. Pak markah. Kita tarik ya. Soalan nombor 2 kat sini, apa dia tanya soalan? Apa? Cari julat nilai X bagi, dia nak julat nilai X bagi 5 lebih kecil daripada 2X kuasa 2 campur dengan X tambah 4. Sini 2X kuasa 2 campur X campur 4 lebih kecil pada 10. Sebab kita cari julat nilai X. Kan? Okey. Kemudian seterusnya selesaikan ketaksamaan. Seterusnya. Dia selesaikan ketaksamaan, dia bagi tengah-tengah pula. 5 sini 2X kuasa 2 campur X campur 4 10. Selesaikan.
Jadi kita cari dulu dia punya apa? Julat nilai X. Julat nilai X maksudnya kita pindah-pindah ni lah. Tapi tak boleh pindah. Sebab bila jadi ketaksamaan, syarat dia kamu mesti jadikan dia persamaan kuadratik. Ketaksamaan Dan kosong biasanya kita akan letak di sebelah kanan. Kosong kita letak di sebelah kanan. Jadi semua orang akan pindah ke sini. Dia akan jadi negatif 2X kuasa 2 tolak X. Ini akan jadi tambah 1. Lebih kecil pada kosong. Yang ini 2X kuasa 2 tambah X. Ini akan jadi tolak 6. Lebih kecil pada kosong. Ambil kalkulator faktor. Cuma kat sini graf kita berbeza. Yang sebelah sini graf kita senyum. Sebelah sini graf kita bentuk masam. Nampak? Okay. Cuba ambil kalkulator faktor tengok. Kalkulator. Cikgu tak faham gitu. Di mana? Ni. Ni. Pindah je. Pindah ke sebelah sini semua. Jadikan dia kosong. Macam kuadratik. Oh, okey. Kemudian, graf kita kalau A kita negatif, graf kita masam. Bentuk masam. Nampak? Yang ini bila kita pindah, A kita positif. Bila positif, graf kita senyum. Kemudian ambil kalkulator, faktorkan. Dapatkan dia punya punca dia. Faktor ambil. Yang pakai kalkulator je tu ABC tu. Saya buka kalkulator saya lambat sikit ni. Jadi yang pertama negatif 2. Kemudian negatif 1. Kemudian 1. Jadi semua akan dapat 1/2 dengan negatif 1. Jadi kena susun betul-betul lah. Negatif 1 kecil belah kiri. 1/2 belah kanan. Okey. Yang ni pula faktor. 2. 1 negatif 6. Okey, negatif 2 kita akan dapat negatif 2 dengan 3/2. Dapat tekan kalkulator dapat Okey. Kemudian dalam ketaksamaan kuadratik yang belajar dekat tempatnya ni. Jadi kamu kena lorek kawasan. Contoh tengok ke sini. Lebih kecil. Lebih kecil maksudnya bawah. Bila bawah, kita jumpa kaki, kita lorek ke luar. Jadi jawapan kita, julat kita adalah X kiri lebih kecil pada negatif 1 dan X kanan lebih besar pada 1/2. Ini untuk yang ini. Yang ini pula nampak. Sini sama juga simbol dia. Lebih kecil. Okay. Bawah juga. Tapi jumpa bulat. Bila jumpa bulat, kita lorek kat dalam. Lorek kat dalam, 1 kosong lorek. Maksudnya X kita akan berada di tengah-tengah di antara negatif 2 dengan 3/2. Okay. Sebelum kita buat ni, julat ni boleh faham? Kenapa kena buat julat cikgu? Sebab soalan dia tanya. Cari julat. Cari julat nilai X. Nampak? Kenapa tak buat B square tolak 4AC tu? Oh, bukan. Ini bukan yang tu. Ini soalan ni, topik ni, ini bahagian ketaksamaan. Ketaksamaan kuadratik. Dia tak boleh pakai yang B square minus 4AC tu. B square minus 4AC tu kena pakai pada persamaan kuadratik. Bukan ketaksamaan, kena ingat. Dia persamaan. Nampak? Kena ingat. Persamaan kuadratik nak tentukan jenis punca. B square minus 4AC tu kita gunakan untuk AX kuasa 2 campur BX campur C sama kosong. Kena ada persamaan kuadratik. Yang ini digunakan untuk menentukan jenis punca. Jenis punca kita panggil determinant. Jenis punca untuk persamaan kuadratik. Ini ketaksamaan. Ketaksamaan maksudnya dia akan menggunakan ni lah. Ketaksamaan. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ingat lagi tak? Ni. Oh, okey. Beza kena tengok dengan silap tu. Okey.
Kemudian sampai kat sini dah siap dia suruh selesaikan ni kan. Bila dia suruh selesaikan ni, maksudnya kita kena combine lah jawapan kita tu. Julat kita tu kena combine. Jadi cara yang terbaik untuk combine, biasanya saya galakkan pelajar buat macam form 3 ya, garis nombor. Garis nombor kita ada nombor-nombor nampak. Nombor-nombor kita ada ni. Jangan tengok yang ni. Tengok yang jawapan ni. Sebab benda ni, daripada ni ya, dia combine. Dua-dua persamaan ni dia combine. Nampak? Jadi yang paling kecil saya nampak negatif 2. Kemudian negatif 1. Kemudian 1/2. Kemudian 3/2. Okey, tengok saya tanda dulu kan. Yang pertama, yang ini dia kata X lebih kecil pada negatif 1. Maksudnya ke kiri. Ni negatif 1. Ini sebelah sini. Okey, yang ini 1/2. Sebelah sini. Okey, yang ini pula macam mana tanda dia? Dia di antara. Di antara negatif 2 dengan 3/2. Berada di antara. Jadi dia duduk kat sini. Ini di antara. Nampak? Jadi jawapan kita yang macam mana? Jawapan kita adalah kawasan dia bertindih. Kawasan bertindih. Ini kawasan ni. Dia ada dua kawasan. Jadi macam mana tu jawapan? Kawasan ni nampak dia duduk kan? Kawasan pertama berada di antara negatif 2 dengan negatif 1. Jadi jawapan pertama kita adalah X berada di antara negatif 2 dengan negatif 1. Dan satu lagi kawasan ni. Kawasan dia adalah X berada di antara 1/2 dan 3/2. Faham tak ni? Ini bukan senang ni soalan ni. Satu soalan topik fungsi kuadratik bahagian ketaksamaan kuadratik, tapi soalan macam ni jarang-jarang kamu jumpa. Ini dalam fungsi kuadratik sebenarnya yang penting kamu kena faham macam mana kamu nak selesaikan ketaksamaan untuk mendapatkan julat dia sampai dengan menggunakan apa graf. Ini penting. Okey, kalau kita buat tuan serentak dua-dua, yang terbaik kita gunakan apa? Garis nombor. Boleh? Ada soalan? Tengok dulu. Boleh Okey. Terus lagi. Ini baru soalan nombor 2. Nombor 2 soalan. Nampak? Soalan nombor 3 nampak. Ini pun kamu punya. Tingkatan 4 punya. Tengok. Soalan nombor 3. Kita dia jika jika pun setuju. Cuma kita hati-hati dia letak X tu kat luar. X sama dengan set 2 X kat luar campur dengan set 3. Okey, cari nilai X dalam bentuk. Dia nak cari nilai X dalam bentuk set P campur dengan set 6 per dengan Q. Okey, soalan dia apa? Dia suruh buat benda tu lah. Kita kena tukarkan kepada bentuk ni. Kita tengok. Jadi simple yang pertama. Semua kat sini nak cari nilai X kan. Okay. Kita buat algebra biasa dulu. Dalam algebra biasa, kalau ada X dengan ada X, kumpulkanlah X macam tadi. Ini set 7X. Tolak dengan set 2X. Sama dengan set 3. Sama. Okay. Jadi kita boleh faktorkan X keluar. Yang tinggal adalah set 7 tolak dengan set 2. Ini tak ada kira. Jangan tekan kalkulator pula. Set 3. Okay. Kemudian tinggalkan X
Yang ini akan turun ke bawah. Dia akan jadi set 3 per dengan set 7 tolak set 2. Sampai kat sinilah kamu kena buat yang belajar dalam tingkatan 4 tu, namanya menisbahkan penyebut. Menisbahkan penyebut. Sebab gunakan apa? Biasanya kita akan gunakan kali kita guna apa? Conjugate. Conjugate. Conjugate ni macam mana? Macam inilah contoh. Kalau tolak, dia tambah. Macam tu. Jadi kat sini, saya ambil jawapan dia. X sama dengan punca kuasa 3 per dengan set 7 tolak set 2. Okay. Bila kita nak letak conjugate, yang terbaik, kita kurungkan dia orang ni semua. Ambil kurungkan. Lepas tu ready kan conjugate kita pun kena ada kurungan juga. Ready je. Okay. Ambil conjugate ni masuk. Kamu tengok bayangkan pelajar Form 5 baru ni jawab soalan trial ni. Ramai menangis ni. Baru sampai nombor 3 soalan ni. Kan? Ini akan jadi set 7 campur dengan set 2. Ni naik atas. Set 7 campur dengan set 2. Macam tu. Okay. Kemudian kita dah boleh selesaikan dengan menggunakan apa? Yang ini nampak. Yang ini kita guna apa? Selesaikan bawah. Bawah tu kita selesaikan dengan menggunakan formula. Kalau A campur B jumpa dengan A tolak B, kita kembangkan, kita akan dapat A kuasa 2 tolak B kuasa 2 kan. Sebab ini. Okay. Dan kamu kena ingat juga, kalau punca kuasa A jumpa dengan punca kuasa B, dia akan jadi apa? Dia akan jadi punca kuasa AB. Dia akan jadi punca kuasa combine, dua-dua masuk. Sebab kan? Tapi kalau punca kuasa A jumpa dengan punca kuasa A, dia lain. Ini jadi apa? Dia akan jadi A je. Kenapa jadi A saja? Sebab ini adalah sama dengan punca kuasa A kuasa 2. Sebab kuasa 2 dengan punca mati, yang tinggal A sahaja. Itu biasa dalam bahagian ya. Kan? Saya teruskan kat sini. Apa jadi? Bila kita gunakan sifat yang ini saya akan darab masuk. Nampak? Darab masuk. Kita akan dapat itu punca kuasa 3 jumpa dengan 7. Dia akan jadi 21. Nampak? Kan? Yang ini pula campur dengan yang ini. 3 jumpa dengan akan jadi punca kuasa 2, 6. Kemudian per dengan, yang ini apa? Dia akan jadi formula kita. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. A kuasa 2. Kuasa 2 jumpa punca mati, tinggal 7. Tolak dengan 2. Dapatlah jawapan kita. Set 21 campur dengan set 6 per dengan 5. Selesai, nampak? Ni. Sama betul kan? Boleh faham? Ingat ke? Cikgu, kenapa yang kat ujung tu dia sama atas bawah? Punca kuasa 7 tambah punca kuasa 2. Sebab apa? Bila kita masukkan conjugate, sebenarnya kita tak ubah sifat dia. Maksudnya ni, nilai dia ni nampak. Bila saya masuk yang ini, saya ubah tak nilai semua? Tak ubah sebab apa? Yang ini seolah-olah kita darab benda tu dengan satu. Kan ni boleh mati sebenarnya, betul tak? Tapi betul kita namakan dia conjugate. Tujuan dia bukan untuk letak saja-saja je. Tujuan dia untuk hilangkan set dekat bawah. Sebab dia tak merubah value, nilai tak berubah. Sebab kalau kita tengok nilai dia adalah apa? Satu je. Maksud tu benda ni darab dengan satu. Sebenarnya nilai ni dengan nilai ni adalah benda yang sama. Kita tak ubah apa-apa nilai. Cuma bentuk tulis tu berubah. Faham. Okay. Lepas tu cara dia macam tu. Kamu sediakan saja kurungan atas bawah. Dan yang kita masuk tu mestilah sama atas dan bawahnya. Okay. Tengok. Yang lain boleh ke? Balki? Boleh. Okay.
Nombor 3B. Wish, kalau soalan trial macam ni betul buat baru soalan nombor 3 ni. Dah berapa minit dah? 3B Kita buat cara belajar kan. Cari nilai P yang memuaskan persamaan berikut. Dia bagi kat situ 4 dengan log PQ. Campur dengan 4 dengan log Q PQ. Campur 2 sama dengan 6P. Okey. Kalau kamu tengok soalan ni kat sini, berapa markah dia bagi ni? 3 markah juga nampak. Okey. Dia soalan dia cari nilai P. Cari nilai P yang memuaskan persamaan berikut. Bila kamu tengok, dia suruh cari nilai P. Dia tak suruh cari nilai Q pun macam ni. P je. Jadi maksudnya kat sini apa? Maksudnya kat sini Q tu nanti bila kita buat soalan ni, confirm Q tu mungkin boleh mati. Mungkin boleh mati. Kan? Jadi apa kita buat? Saya akan cuba pecahkan benda ni. Saya akan tengok kan. Jadi yang pertama, bila kita buat log ni, kita kalau boleh kita nak asas dia biar sama. Log tu asas dia biar sama. Jadi itu tujuan pertama kita selesaikan log, asas sama. Jadi asas ni tak sama ni. Dia apa saya buat? Tengok. Saya buat kat tepi ni bagi korang faham, nampak kan? Jadi kalau 4 kita per dengan log PQ. Okey. Bawah ni kita nak tukar asas menjadi log sahaja. Log sahaja. Contoh saya buat macam ni kan. 4. Jadi yang ini saya akan buat log per dengan log. Nampak? Jadi atas tu adalah melibatkan PQ. Bawah melibatkan P. Tapi masalahnya dia bahagi dalam bahagi. Okay? Jadi dia seolah-olah bila buat macam ni, dia jadi sebenarnya sistem dia sebenarnya dia akan jadi bahagi pecahan. Bila bahagi pecahan, kamu kena ingat 3 tingkat. Tingkat yang bawah sekali akan kita naikkan ke atas. Dia sebab dia macam ni. A per dengan B per C. Jadi konsep dia kalau kita tulis betul A bahagi B per C. Kalau belajar sekolah rendah dulu, kalau bahagi kita tukar jadi darab, jadi dua-dua terbalik. C per B. Jawapan kita AC per B. Jadi seolah-olah kita ambil yang tangga bawah sekali ni naik ke atas. Shortcut dia. Okay. Jadi kat sini, saya buat bagi nampak. 4 per log PQ per dengan log P campur 4 per log PQ. Okey, jangan letak base dia. Sebab apa? Kita pakai log je. Log maksudnya asal 10. Kan? Per dengan log P. Sebab tu. Bila kita tak letak base dia ni, nanti kalau kita perlukan letak base, apa-apa base boleh letak. Tak ada masalah. Log Q. Jadi yang pertama, kita potong ni naik atas. Potong ni naik atas. Sebab. Jadi pembawah dia dah sama. Dia cantik. Bila pembawah dia dah sama, baru kita boleh samakan pembawah semua, bawa sebelah. Tulis tu kan. Jadi 4 log P per dengan log PQ campur dengan 4 log Q per dengan log PQ. Kalau kamu tak faham, kamu cakap. Kita akan stop kejap. Sedih. Jadi kita pakai konsep pecahan. Konsep pecahan, bila ada bawah macam ni, kita akan darab semua orang dengan log PQ. Okay. Semua orang saya akan darab dengan log PQ. Okay, kat sini, dia akan jadi kat situ 4 log P campur dengan 4 log Q. Kemudian campur dengan 2 log PQ campur dengan 6. Campur pula, sorry. Sama dengan 6 P log PQ. Ini konsep pecahan. Kita hapuskan pecahan, darab benda semua dengan pecahan tersebut. Okey. Ini sampai kat sini, log
PQ ni kita boleh pecah. Log PQ kita akan jadi apa? 4, panjang juga cerita dia kan. Log Cikgu, P, pecahan tu dah hilang ke cikgu? pecahan tu dah hilang. Kenapa dah hilang? Sebab kita darab semua dengan dia. Okey, ada macam ni contoh contoh saya buat macam ni. Contoh kalau kita ada 4 per X campur dengan 4P per X 4Q per X campur 2 sama dengan 6 contoh. Ni lebih kurang saya tunjuk. Saya jadikan macam tu sebab bawah dia sama. Jadi macam mana nak hilangkan X? Kita darab semua dengan X. Jadi yang tinggal ni mati, tinggal 4P. Ni mati, tinggal 4Q. Ini dapat 2X. Ini dapat 6PX. Yang tu yang saya buat tadi. Cuma X kita ni adalah log PQ. Itu beza dia sikit. Sebab kita tak nak ada pecahan-pecahan ni, pening. Boleh? Nampak tak idea dia? 4 log Q. Sekarang dalam log pula. Kalau log P campur Q. Log P campur Q pula. Log PQ pecah jadi log P campur log Q. Itu konsep dalam log. Darab tukar jadi tambah. Kat sini akan jadi campur dengan, bila kita pecah akan jadi 2 log P. Kemudian campur dengan 2 log Q. Sama dengan, sama cerita dia kat sini. Okey. 6P log P dengan 6P log Q. Okey, soalan nak apa? Cari nilai P. Okey. Jadi saya nak cari nilai P kat sini. Kejap, saya nak kira kejap. Cukup tak? Cikgu, kalau replacekan log P dengan log PSX dengan log QSY boleh ke? Apa? Kalau substitutekan log P tu kepada X dan log Q tu kepada Y boleh ke? Boleh. Kalau kamu nak nampak lebih jelas lagi kan. Jadi X dengan Y. Jadi macam ni pening sebab apa? Bila banyak sangat log ni kan. Jadi confused. Betul tak? Kan? Sekejap Panjang 3 markah panjang sangat. Mungkin ada lagi pendek kot. Mungkin saya tak nampak. 4P campur dengan 2 log P sama. Okey, saya tak nampak. Okey. Saya dah nampak jawapan dia. Ni kejap Ni. Okey, yang ini kamu tengok yang ini jadi apa? Yang ini kita akan dapat 6 log P. Nampak? Campur dengan 6 log Q. Sama dengan kat sini 6P log P campur 6P log Q. Jadi kat sini kita dah nampak dia punya apa? Jawapan dia. Kemudian nampak jawapan dia sebenarnya. Log P dengan log Q. Nampak? Ini saya boleh keluarkan, kita akan dapat 6 log P campur log Q. Okey, ini sama dengan ini 6P log P campur log Q. Jawapan kita oleh sebab itu P sama dengan, cuba teka berapa P, dapat tak jawapan? Nampak? Berapa dapat jawapan P? Okey, dapat? Ni sama. Ni sama. Berapa P?
Okey, ada teka? Pak, kita boleh matikan ni. Jadi P dapat sama dengan 1. Tengok panjang tak cerita dia. Boleh faham ke? Faham. Okey. Tak panjang. Memang panjang lah. 3 markah je pun. Okey. Kita teruskan. Teruskan. Yang ini pun kamu punya soalan. Apa ni? Sistem persamaan. Jom tengok. Okey. Soalan nombor 4. Dia bagi kat situ soalan dia. Tentukan sama ada persamaan berikut ialah sistem persamaan linear dalam 3 boleh ubah atau bukan. Begitu X tolak Y campur 3Z campur 6 sama dengan 0. Kemudian 4XY campur 2Z tolak Y sama dengan 10. Kemudian dia bagi 7Y campur 3X tolak Z sama dengan 8. Nampak? Soalan dia kata, tentukan sama ada persamaan berikut ialah sistem persamaan. Persamaan linear. Okey. Dalam 3 pemboleh ubah. Jadi automatik jawapan kita adalah apa? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Tengok Mamat ni ada. Dia tak boleh ada kuasa 2. Dia tak boleh ada unknown yang kita darab. Tak boleh. Tak boleh. Bahagi tak boleh, darab pun tak boleh. Kalau ada benda tu, kita panggil dia dah jadi apa? Tidak linear. Persamaan tidak linear. Persamaan tak linear. Dia nak persamaan linear. Jawapan kita tu makan satu lah. Jawapan kita adalah bukan. Tidak pula. Bukan. Bukan. Okay. Tentu je. Kena ingat kuasa 2 tak boleh, darab tak boleh, bahagi pun tak boleh. Okay. B. Soalan dia selesaikan. Ini soalan lain. Bagi X tolak 2Y sama dengan 4. 2X tolak 3Y campur 2Z sama dengan negatif 2. 4X tolak 7Y kemudian campur 2Z sama dengan 6. Ini mudah juga. Kamu tengok Bila kita tengok benda ni, kadang-kadang kamu akan nampak apa tau? Kamu akan nampak, oh ini sikit. Boleh pakai? Tak, dan sistem ni senang je. Kita tengok dulu siapa yang kita boleh hapuskan. Sebab dia, nama dia hapus ganti. Biasanya kita akan hapus dulu baru ganti. Itu yang terbaik. Okay, saya nampak kat sini. Kalau saya letak sini nombor 1, sini nombor 2 dan sini nombor 3. Yang saya nampak 2 ekor ni senang kita buat. Bila kita buat 2 ekor ni, kita buat apa? Kita tolak. Bila kita tolak, kamu akan nampak 2Z ni akan mati. Jadi saya akan tolak. Kamu nampak? Semua bila kita nak tolak, kita boleh tolak bawah, tolak atas. Tak semestinya atas tolak bawah. Boleh. Contoh saya buat macam ni, saya susun macam ni. Tapi saya tolak 4 tolak 2. 2X. Negatif 7 tolak dengan 3. Negatif 4. Z, 2Z tolak 2Z, habis. 6 tolak negatif 2, 8. Nampak? Bila kamu tengok, yang ni dah jadi nombor 4. Dan kamu akan nampak, nombor 4 ni automatik kita mesti kawinkan dia dengan yang pertama tadi. X dengan Y yang tinggal. Okay? Cuma kat sini 2X tolak 4Y sama dengan 8 ni kita boleh kecil.
kita boleh bahagi 2. Kalau bahagi 2, kita akan jadi apa? X tolak 2Y sama dengan 4. Jadi dia dah cantik lah. Dapat dia balik. Dapat dia balik kan? Betul ke? Oh iyalah, dapat balik lah. Selesaikan sister. Dapat balik maksudnya tak boleh selesai. Kau dapat balik. Cikgu kalau X sama dengan 4 tambah 2Y, lepas tu masukkan X tambah 2, masukkan 4 tambah 2Y tu dekat dalam 2X tolak 4Y sama dengan 8, boleh ke? Boleh tak? Tapi saya rasa soalan salah. Sebab dia tak boleh dapat sama ni. Cuba kita check calculator dulu. Kita check calculator dulu. Jawapan dapat tak? Kadang-kadang soalan ni, saya pun tak check soalan ni. Soalan ni salah ni. Ataupun ada pembetulan dalam exam. Kita check. Kita ambil kuasa 3. Ni kuasa 3. Bukan kuasa 3, sorry. Sekejap. Persamaan serentak. 3 unknown. 3 unknown. Okay. Macam tu saya check. Infinite solution cikgu. Pakai equation. Supaya degree, bukan degree, dia apa? Unknown 3. Unknown 3. Saya try masukkan ni. X 1. Kemudian Y negatif 2. Z tak ada, kosong. D dia 4. Kita boleh test. Yang ini 2. Negatif 3. Z kita 2. Negatif 2. Kemudian yang ini 4. Negatif 7. Kemudian yang ini 2 juga. Yang ini 6. Infinite solution maksudnya soalan salah. Okay. Soalan ni salah, mungkin ada salah benda dia buat. Kan? Jadi maksudnya untuk pelajar-pelajar Selangor yang tengok rakaman ni, soalan ni dah dapat bonus markah kan? Tak bagi tahu saya. Ini bonus. Dalam exam kita panggil dia markah bonus lah. Soalan tak selesai. Okay. 4 markah. Waduh, best. Okay, kita teruskan. Tak boleh selesai, dia silap. Lupa nak bagi tahu kamu. Kalau jumpa sistem persamaan, tekan kalkulator dulu. Lepas tekan kalkulator, ada jawapan baru kita buat dalam kerja. Kerja uji ni. Okay. Tengok ni topik kamu juga. Nombor 5. Janjang. Okay. Janjang. Okey. Soalan nombor 5. Diberi suatu janjang geometri kan, janjang geometri. Okey, kat situ dengan sebutan-sebutan AR kuasa 2, AR kuasa 3, ARN tolak 2. Ada lagi. ARN tolak 1. Dan hasil tambah N sebutan pertama ialah SN. Hasil tambah dia SN. Soalan dia, terbitkan rumus hasil tambah N sebutan pertama SN bagi janjang geometri apabila R lebih besar pada 1. Ini soalan dia suruh buat formula. Biasanya kita hafal formula, dia suruh buat formula. Kan? Jadi macam mana kita nak buat formula ni? Maksudnya dia nak SN. SN maksudnya ni tambah. Kan? Sampai apa? Hasil tambah N sebutan pertama SN bagi janjang geometri tersebut. Dia nak SN. Okay? Jadi kat sini kalau kita tengok ni N tolak 2, ni N tolak 1 dan satu lagi last sekali ni kan tambah. Nampak? Ni ujung sekali adalah dia tolak 2, tolak 1, yang ini akan jadi tolak kosong, maksudnya ARN.
Okey, jadi kita nak terbitkan. Kita tahu formula dia memang kamu tahu. Formula dia adalah Sn. Kalau kamu hafal formula dia, A sini R lebih besar daripada 1, maksudnya R kuasa N tolak 1 per dengan R tolak 1. Ini formula asal dia. Ya, sekarang ni dah jadi macam ni. Kan? Tapi dia kata janjang geometri. Bila dia buat janjang geometri, dia nak Sn ni, dia seolah-olah dia buat seperti kita panggil dia hasil tambah infinity. Terbit kan? Dekat sini. Jadi kita ambil kat sini, saya ambil kat sini. A kita, A. Jadi bila kita buat hasil tambah, maksud kita kena dapat R. R kita R. Jadi kalau kita buat, katakan saya ambil S infinity kan. S infinity sama dengan A1 tolak R. Okay, Sn. Kejap. Macam mana S infinity? Bukan. Sorry. Bukan S infinity, Sn ni. Dia kena buat A campur AR campur AR kuasa 2 campur AR kuasa 3 campur seterusnya campur sampailah AR kuasa N. Okay, sampai N. Sekejap Kenapa saya sangkut sini? Ini patutnya senang aja ni. Okey, kejap. Kita skip dulu yang ni. Saya jam. Tak apa, nanti kita akan tengok semula. Saya akan tengok semula macam mana nak buat selesai ni. Kamu ada idea tak? Dia ada ni, kejap. Ada buku saja.
Okey, kita skip dulu Tak ada buku saya mana pergilah. Saya cari tak jumpa kan. Sebab dia kena terbitkan formula ni. Formula ni biasanya dia lain sikit. Nanti saya akan buat kat kamu. Tengok. Pergi dulu. Soalan lain nanti. Ada idea ni saya patah balik. Okey, sekejap. Okey, yang ini soalan nombor 6 ni. Ini topik melibatkan hukum linear. Okey, hukum linear. Okey, tengok Rajah 1 menunjukkan sebahagian daripada graf Y melawan X bagi persamaan. Dia bagi soalan dia Y sama dengan P kuasa X Q. Okey, dia bagi graf dia kat sini. Dia kurang macam ni. Tarik dia naik. Tu. Sini ada titik B. 19. Ini titik A. 3.27. Okey. Kan? Soalan dia, yang A dia kata, lakarkan graf garis lurus. Ni. Graf, dia sobat graf garis lurus. Graf garis lurus, log 3Y melawan X. Melawan X. Seterusnya, tanda dan nyatakan koordinat bagi titik yang sepadan dengan A dan B. Okey, yang ini Y, yang ini adalah X. Okey, jadi bila dia nak log Y melawan X, maksudnya dia nak garis lurus. Bila garis lurus, kita formula asal kita Y sama dengan MX tambah C. Nampak? Jadi paksi Y kita dia nak adalah log 3. Log 3 Y sama dengan M. X kita X lah. Tambah dengan C. Okay. Cuma dia bagi asal dia ni graf ni. Ni graf dia adalah sebahagian daripada graf persamaan yang ni. Soalnya ni. Boleh suruh kita cari apa? Kita suruh cari. Dia suruh kita buat benda ni. Ambil koordinat ni. Kita boleh masukkan ke dalam ni. Untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan nilai C kita. Ini semua ni kita nak akalkan. Masukkan saja. Yang ini X1, Y9. X1, Y9. Masukkan. Okay, yang ini X1. Y kita 9. Okay, nampak? M tak dapat lagi. Ada satu lagi. Ada 2 koordinat. Buat satu lagi. Log 3.27 sama dengan yang ini X dia 3 pula. Campur C.
Kita boleh buat persamaan serentak kat sini. Log 39 nilai kita adalah 2. 3 kuasa 2 ni 2 M campur C. Yang ini 3. 3M campur C. Kita boleh buat persamaan serentak ni. Saya susun Okay. Ni 1. Ini M. Okay, jadi M sama dengan 1. Dan M sama dengan 1. Okay. Kedua, C. Masukkan sini. Jadi C pun sama dengan 1. M1, C1. Jadi persamaan kita akan jadi log 3Y sama dengan X tambah 1. X tambah 1 kan. Keturunan dia 1. Kemudian dia punya pintasan pun 1. Jadi macam mana graf kita? Dia solakarkan. Buat. Kalau pintasan kita 1 dan kita punya keturunan kita pun 1 kan. Jadi dia akan duduk belah sini. Ini graf kita. Ini 1, ini negatif 1. Ini graf kita Y log 3Y sama dengan X tambah 1. Okay. Seterusnya, tanda dan nyatakan koordinat bagi titik-titik sepadan A dengan B. Okay. Bagi A, kat sini kita tengok. A kita tadi apa? X kita tak berubah. X dengan X sama. Kan? Cuma yang ini Y kita kat sini adalah log 3Y. 27. Jadi 3. Dia kaya 3. Jadi koordinat kita kat sini adalah 3, 3. 3, 3. Jadi kat sini 3, 3 lebih kurang. Tanda kat sini tak apa. Yang ini untuk koordinat untuk A. A adalah 3, 3. Kita pakai log. Jadi yang ini B apa? X tak berubah. 1. 9 apa tadi? 2. 1, 2. Kalau 1 dekat 2. Okay. Satu, 2. Betul kan? Ya. Oh, saya yang salah ni. Aduh. Macam mana boleh jadi 2M kat sini? M saja. Patut pelik. 2M. Okay. Patut dapat sini M ni. M saya sebenarnya 1/2. Bukan 1 kan. 1/2. M 1/2. Jadi C dia. Betulkan balik . Jadi saya tulis sini 2M tambah C. Pindah sini 2M pula. Aduh. Lagi. Start saya salah ni. Betulkan balik. Jadi M 1/2. 2 tolak 1/2. Dapat 3/2. C sama dengan 3/2. Betulkan balik. Jadi jawapan kita kat sini adalah log 3Y sama dengan keturunan kita 1/2X campur dengan 3/2. Okay. Tadi saya letak sini balik. Pintasan kita adalah kat sini adalah 3/2. Bukan 1. 3/2. Okay. Koordinat kita ni betul. Koordinat tak salah. Betul. Ini salah. 1/2 dengan 3/2. Di sini lain lah. Sini pintasan X dia bukan negatif 1 lah.
pintasan X maksudnya Y kosong akan jadi negatif 3/2 per dengan 1/2. Okay. Apa? Tiga. Okey, cuba tengok. Ni ada banyak kebetulan ni, mungkin kamu tak faham sangat. Tanya siap. Okey, boleh ke? Seterusnya dia suruh cari nilai P dan Q kan. Bila dia suruh cari nilai P dan Q, dia benda yang sama lah. Y sama dengan PX Q. Yang ni macam kita belajar macam biasa lah. Macam mana kita nak jadikan dia, soalan kali dulu kita jadikan dia log Y. Jadi di sini log Y kat sini. Di sini log, sini pun kita letak log. Okay, log PXQ, jadi saya masukkan kat sini, pecahkan dia. Dia akan jadi log PX campur dengan log Q. Log Y. Tapi sebab soalan nak log 3, kita letak semua 3 asas. X pergi ke depan, yang kita akan dapat situ log 3 PX campur dengan log 3Q macam tu. Okey. Daripada persamaan kita tadi, log 3Y sama dengan 1/2X campur 3/2, maksudnya M kita adalah sama dengan 1/2 dan C sama dengan 3/2. Ni sebelah sini pula, daripada persamaan yang kita dapat, M kita sama dengan log 3P dan C kita pula adalah sama dengan log 3Q. Jadi kamu boleh samakan, ambil ganti saja. Jadi yang pertama M. Log 3P sama dengan 1/2. Jadi P sama dengan 3 pindah sebelah akan jadi 3 kuasa 1/2. Nilai P ataupun punca kuasa 3 lah. Sama juga C, kita buat log 3Q sama dengan C 3/2. Jawapan kita Q sama dengan 3 kuasa 3/2. Okey, nak tulis cantik, yang ini adalah punca kuasa 3. Okey, yang ini adalah pecahan kat bawah adalah punca kuasa 3 kuasa 3, 27. Okey. Boleh ke ni? Boleh faham Okey. Kalau ada satu lagi tengok. Ini topik kamu punya topik juga ni menyebabkan apa? Koordinat geometri kan? Soalan nombor 7 kan? Menyebabkan koordinat geometri yang sempat saya buat tadi ya. Okey. Di soalan seterusnya nombor 7. Oh, ini janjang tadi saya kepala otak saya masih fikir gini, sebab tu dia ganggu ni. Dia masih berjalan dalam kepala otak saya. Macam mana? Kenapa tercangkut? Jadi nombor 7 ni ada satu gambar rajah. Tarik. Kan? Itu dia jadi macam bentuk apa ni? Trapezium. Okey, jadi B74. Manakala C kat sini adalah P kosong.
Yang ini D4 negatif 1. Sini A. Okey. Rajah 2 menunjukkan sebuah trapezium. AB memang trapezium. ABC. Maksudnya apa? Kalau trapezium ni dengan ni selari. Syarat utama trapezium. Persamaan garis lurus AB ialah 2Y tolak X sama dengan 1. Dengan keadaan AD adalah tinggi bagi trapezium ABCD. Okay. Bila dia bagi tahu tinggi, maksudnya automatik 90 darjah. Dia tak bagi tahu ni. Dia kena faham sendiri daripada ayat dia. Cari nilai P. Cari nilai P. Jadi maksudnya apa? Kecerunan dia sama. Kecerunan sama. Kita boleh guna banyak cara lah. Salah satu cara dia, kita boleh gunakan konsep kecerunan. Okay. Satu lagi, kita boleh guna konsep perbandingan. Saya akan gunakan konsep kecerunan. Soalan atas ni 2Y sama dengan X tambah 1, Y sama dengan 1/2X tambah 1/2. Jadi M sama dengan 1/2. Okay, jadi saya akan buat ni dengan ni untuk dapatkan kecerunan yang sama. Jadi kat situ M Y2 tolak Y1 kan. Y2 tolak Y1 kosong tolak negatif 1 per dengan P tolak dengan 4 sama dengan 1/2. Kecerunan. Formula kecerunan. Jadi kita akan dapat 1 darab silang 2. P tolak 4. Jadi P akan dapat 6. Okey. Soalan B dia pula, dia minta kat bawah tu koordinat bagi titik A. Koordinat bagi titik A kalau kamu tengok ni adalah apa? Berserenjang. Berserenjang. Jadi koordinat titik persilangan biasanya kita perlukan apa? Kita perlukan panggil dia dua persamaan buat persamaan serentak. Persamaan atas ada, persamaan sini tak ada. Cuma kita tahu kalau ini M dia sama dengan 1/2 tadi, bila dia berserenjang, M sini akan jadi apa? Tukar simbol, terbalikkan. 1/2 jadi 2/1. Sebab tu dia akan jadi negatif 2. Di persamaan untuk AD adalah Y sama dengan negatif 2X tambah C. Nak cari C, kita pilih mana-mana koordinat yang sesuai. Nak pakai koordinat ni pun boleh, tak ada koordinat ni pula. Koordinat D. 4 negatif 1. Ni tak boleh, ni tak ada kaitan dengan cerita ni, sorry. Dan 2 ni masuk koordinat D, kita akan pakai Y sama dengan negatif 1, negatif 2, X kita 4 tambah C, kita akan dapat 8 tolak 1, 7. Dan C kita akan dapat 7. Jadi persamaan dia akan jadi Y sama dengan negatif 2X campur 7. Nak dapatkan koordinat A, kita nak buat persamaan serentak ni dan ini untuk jadikan dia supaya kita akan dapat dalam bentuk apa ni? Titik persilangan. Jadi saya susun ni, susun cantik. Yang ini Y campur 2X sama dengan 7. Yang ini 2Y tolak X sama dengan 1. Kita boleh pakai kalkulator untuk buat soalan serentak ni. Kalau tak pakai kalkulator, kita buat manual darab 2 lah. Darab 2, sini akan jadi 2, sini akan jadi 4, sini akan jadi 14. Manual 4 tolak akan jadi 5. Ini tolak 1 akan jadi 13. Jadi X sama dengan 13/5. Okay. Y masuk dalam ni. Soalan yang sama ni. Jadi Y sama dengan negatif 2. 13/5 campur dengan 7. Okay. Kita akan dapat. Kita negatif 26/5 campur 7.
9/5. Jadi koordinat titik A adalah 13/5, 9/5. Okey. Ini macam biasa lah kalau kamu ingat. Bila melibatkan garis berserenjang, kamu kena ingat macam mana nak tukar dia punya kecerunan. Tukar simbol, terbalikkan. Kemudian titik persilangan mesti buat persamaan serentak untuk dapatkan titik tersebut. Okey? Jadi boleh nanti Dah pening dah ni cikgu. pening lah. Pening. Ada vektor. Dahsyat soalan Selangor ni. Dia apa tadi? Janjang tu dia ganggu saya punya fokus. Kamu pun kena dalam exam, kamu kena ingat lah. Maksudnya kalau kamu tengok soalan pelik je tu skip awal-awal. Kan bila dia melekat kat otak tu, otak kita ni dahsyat. Kita skip tapi otak masih fikir ni. Tu dia ganggu kat soalan lain kejap. Okey, tu lebih kurang lah soalan dia. Itu soalan yang saya jawab hari tu kan cikgu? Ya ke? Ha. Sama macam ni Ha. Oh, ini soalan trial Selangor ni, percubaan Selangor. Kamu jawab awal lah. Kan? Kalau kamu jawab serentak dengan form 5 kamu. Patutlah saya pun tak faham apa soalan dia nak. Lebih kurang macam ni lah soalan dia. Betul ada bawah tu ada vektor lagi. Kan? Okey. Cuba-cubalah tengok. Nanti saya akan cuba dapatkan jawapan untuk apa yang tadi kita sangkut tu. Janjang. InsyaAllah saya akan buat satu video khas lah. Okey. Jadi untuk malam ni sebelum kita pening lebih lagi, kita tangguhkan dulu kelas kita ke minggu hadapan. InsyaAllah. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama.